Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Tadi kita bercakap berkaitan dengan kempen PKR menjelang PRU ke-15, tetapi dalam masa yang sama untuk waktu ini kita nak melihat kepada bagaimana kebersatuan, kebersamaan itu wujud ketika kita berada dalam bulan kemerdekaan. Ini juga antara yang menjadi fokus kita sepanjang minggu hadapan, bagaimana untuk kita memaknakan kemerdekaan apabila kita meletakkan tema keluarga Malaysia Teguh Bersama ini sebagai satu indikator untuk kita memperkukuhkan ataupun memperkasakan kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya nak terus saja bersama dengan Tuanku Hasnan Kuhalim yang merupakan pensyarah kanan kumpulan Fokus Impak Sosial atau IMPACT Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum PPUK UTHM sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Ihsan, apa khabar? Ya, baik. Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali untuk kita lihat kepada bagaimana untuk memaknakan sambutan kemerdekaan tahun ini apabila kita berada dalam fasa peralihan endemik. Kita tahu bila isu-isu berkaitan dengan kesihatan, mungkin juga wujud hal-hal yang berkaitan dengan politik dan sebagainya, keadaan ekonomi dan bukan sahaja itu malah berkaitan dengan inflasi dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh ke depan ini, beberapa minggu untuk kita menyambut kemerdekaan. Bagaimana untuk seluruh rakyat Malaysia memaknakan kemerdekaan dalam situasi dan juga keadaan Malaysia sekarang ini, Tuan? Terima kasih. Sebelum saya menjawab kepada persoalan itu, saya membawa sedikit ke belakang. Bila kita bercakap tentang soal kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaysia pada 31 Ogos 1957, kita tahu ianya bukanlah satu perkara yang mudah untuk dicapai. Dari perjalanan yang sungguh panjang dan memberi pengalaman kepada warganya, dan generasi sekarang seharusnya menghargai kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang berjaya agar negara dan tanah air kita ni tidak lagi dijajah dalam apa jua keadaan di masa-masa yang akan mendatang. Jadi selalunya bila kita fikirkan tentang Hari Merdeka itu, tarikh yang akan bermain dalam minda fikir kita adalah 31 Ogos 1957. Tetapi dalam waktu yang sama juga kita boleh perkatakan yang sesuainya untuk kita nukilkan bersama tarikh 31 Ogos 1957 itu adalah tarikh 5 Safar, iaitu 5 Safar 1377. Ini kerana kalender sebenar yang digunakan oleh orang Melayu ketika merdeka umumnya pada ketika itu masih berada dalam kalender Al-Hijrah, dan lebih-lebih lagi dalam memberi idea berkenaan dengan hari-hari kemerdekaan ini adalah seorang ulama besar yang pastinya berfikir dalam kerangka kefahaman dan ilmu Islam ketika sedang berhadapan dengan kritikalnya terhadap kolonialisme ataupun imperialisme penjajahan. Jadi secara umumnya sebelum memberi maksud kepada pemaknaan kemerdekaan dalam era yang telah kita lalui, umumnya kemerdekaan itu adalah bermaksud negara berkenaan itu bebas daripada cengkaman ataupun kongkongan daripada kuasa asing yang menekan dan khususnya dikenali sebagai penjajah. Jadi antara halangan-halangan yang telah kita lalui dalam fasa untuk kebebasan itu, bagaimana kita berhadapan dengan isu perpaduan kaum, bagaimana kita berhadapan dengan isu perbezaan agama, bagaimana kita berhadapan dengan isu perbezaan budaya dan juga perbezaan penempatan ataupun divide and rule yang kalau tidak ditangani dengan sebijak yang mungkin akan menggagalkan usaha kepada kemerdekaan. Jadi menjawab kepada titik persoalan utama di sini, dalam fasa endemik ini bagaimana untuk kita memberikan satu pemaknaan kepada kemerdekaan negara kita yang sudah diuji dengan pandemik sebelumnya adalah dengan membugarkan semangat patriotisme kita, kecintaan kepada negara kita, dan kita berusaha untuk mencari dan membina identiti dan juga jati diri negara dan bangsa kita yang masih tertangguh, kerana kita sekarang ni dalam apa yang kita boleh perkatakan kita telah berjaya merdeka, tetapi yang kita mampu hanya capai adalah sebuah negara, tetapi kita masih lagi tercari-cari identiti bangsa kita. Dan seterusnya kita cuba melupai walau barang seketika pada tarikh 31 Ogos atau lebih tepat lagi pada 5 Safar itu, dengan mengibarkan jalur gemilang yang menjadi maruah kepada kita dengan mendoakan sejahteraan negara dan rakyat,
dalam berhadapan dengan ujian selanjutnya yang bakal kita hadapi, kita melupakan barang sekejap kefahaman politik kepartian yang agak kurang membina dan ada kalanya barangkali menjengkelkan, dan kemudiannya dengan polemik-polemik yang berlaku itu telah menyajikan satu perkara-perkara yang tidak berkesudahan dan akhirnya memberikan keperitan kepada rakyat. Selain daripada itu, kita boleh juga dalam memberi pemaknaan terhadap kemerdekaan itu, kita mendalami barang sekejap keperitan leluhur kita yang terdahulu di dalam mengupayakan kemerdekaan kita yang terjajah, selain daripada berusaha untuk mendidik generasi kita ke arah untuk bagaimana untuk mempusakai nikmat dan nilai kemerdekaan dan kebebasan ini kepada satu tata cara dan tata kelola yang lebih baik, dan ianya bukanlah masa yang sukar untuk melahirkan warga yang kuat. Masa yang senang akan melahirkan warga yang rapuh, dan masa yang rapuh akan melahirkan warga yang bersifat pengemis. Dan jika ini dilakukan, saya percaya dengan lebih awal lagi kita akan dapat mempelajari keperitan yang terdahulu, bagaimana kita dijajah 446 tahun, dan bagi mengelakkan daripada ianya berulang dalam bentuk yang tidak dapat kita elakkan, apatah lagi dalam keadaan globalisasi ataupun perkampungan terbuka dan langit tanpa sempadan ini. Ehsan. Dan juga bila kita bercakap berkaitan dengan setahun keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan pastinya bila kita nak kaitkan berkaitan dengan kemerdekaan dan sebagainya, apabila terma dan juga konsep teguh bersama itu digunakan, tetapi dalam masa yang sama bagaimana untuk kita pastikan perkara dan juga konotasi ataupun teguh bersama ini dapat diselami dan juga dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya apabila kita meninggalkan sedikit anasir-anasir ataupun perkara-perkara yang mungkin tidak bersependapat sebelum ini berkaitan dengan politik dan sebagainya, tetapi teguh bersama itu bagaimana untuk kita terjemahkannya dan juga menjadikan ia sesuatu yang kuat dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat Malaysia. Okey, baik. Salah satu untuk kita mengelakkan daripada dijajah semikian rupa adalah dengan mengisi dada kita dengan ilmu sejarah, salah satunya, agar kita tidak mengulangi kesilapan nenek moyang kita, mempelajarinya, bermuhasabah di samping meningkatkan nilai jati diri bangsa. Dan kita tahu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos atau 5 Safar itu bukanlah dicapai dengan mudah. Perjalanannya cukup panjang dan ternyata memberi satu pengalaman kepada warganya. Dan jika kita maklum dan sedar, jiran kita, jiran sekitar kita meraihkan hari kemerdekaan pada bulan yang sama, iaitu bulan Ogos. Singapura meraihkan pada 9 Ogos dan usia kemerdekaannya adalah 56 tahun. Indonesia menyambut hari pembebasannya pada 17 Ogos dan kemerdekaan dan pembebasannya telah pun berusia 77 tahun. Dan tanah air kita, Malaysia, menyambut hari kemerdekaannya dan pembebasannya pada Ogos 31, dan hari ini usia kemerdekaan kita itu telah pun berusia 65 tahun. Jadi adalah menarik jika kita teliti tema yang digunakan antara jiran-jiran kita dan juga kita ni adalah berbentuk memiliki konotasi ataupun congruence atau kesamaan yang sama. Seperti contohnya, lebih kukuh bersama, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi ini memperlihatkan bahawa sejarah lampau dan senario semasa ketiga-tiga jiran ini, Malaysia, Indonesia dan Singapura, adalah ternyata amat rapat sekali, dan pasti tema itu adalah merupakan satu manifestasi ataupun pelambangan jati diri rakyat negara masing-masing. Dan seperti mana gagasan kepimpinan politik dan juga negara Malaysia terdahulu pasca merdeka dan juga menjelang 65 tahun kita merdeka, keluarga Malaysia itu ternyata menjadi satu untaian, satu rantaian kesinambungan leluhur terdahulu di dalam meneruskan agenda pembinaan negara yang telah berjaya dicapai dengan selengkapnya perolehan kerajaan, kedaulatan dari segi rakyat,
tanah, sempadan dan juga perlembagaan, pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa dengan pengamalan sistem radio berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, selain daripada berprinsipkan kepada 5 tonggak negara yang kita kenali sebagai rukun negara yang muncul pada pasca 13 Mei 1969. Jadi menjawab kepada persoalan bagaimana untuk kita memaknakan keluarga Malaysia itu, 7 intipati utama yang perlu untuk kita garap dalam mentafsir keluarga Malaysia ini, ya, Saudara Ihsan. Pertama, mestilah berteraskan kepada dasar perpaduan negara. Ya. Kedua, mesti berdasarkan kepada 5 prinsip rukun negara. Ketiga, mengangkat 5 ataupun 6 tunjang utama menjadi intipati utama kepada keluarga Malaysia, selain daripada mencukil persamaan yang tidak lagi bergerak kepada mencari perbezaan, dengan mana dimulai oleh pemimpin politik dan penjawat awam sebagai suri teladan. Dan akhirnya di sini bagaimana untuk kita membugarkan keluarga Malaysia teguh bersama itu adalah kita menghakis budaya masyarakat slogan dan idaman dengan memanifestasikan tindakan walk the talk serta memperkukuhkan ekosistem perpaduan secara bersepadu. Pesan. Ini banyak lagi perkara yang perlu kita ulas bersama dengan saudara Hasnan Kohalim ini. Tapi waktu ini kita tak cukup masa, tapi saya percaya daripada 7 perkara yang dinyatakan oleh saudara Hasnan tadi memperlihatkan bagaimana langkah itu dan cara itu dapat kita jayakan, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan teguh bersama, bila kita bercakap berkaitan dengan kebersamaan, kebersatuan dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Hasnan Kohalim, pensyarah kanan Kumpulan Fokus Impak Sosial Impact UTHM, kerana bercakap dan juga berdiskusi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya untuk kita memaknakan dalam tempoh kemerdekaan, bukan saja bulan ini tetapi untuk tempoh yang panjang dan juga yang akan datang khususnya. Baik, terima kasih kepada anda yang menonton Fokus minggu depan. Saya Ihsan Nahaya. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.